salah satu sunnah yang kita telah tinggalkan, tapi sunnahnya sangat penting dan insyaAllah mudah dilakukan dan banyak manfaatnya. Yaitu muhasabah diri. Kalau kita baca sirah Rasulullah dan juga sirah sahabat Rasulullah dan juga sirah tabi'in, semuanya yang saya sebut tadi sentiasa melakukan muhasabah diri pada setiap hari. Bahkan tak keterlaluan kalau saya katakan mereka yang saya sebutkan tadi melakukan muhasabah diri pada setiap saat. Namun yang mengecewakan bila dah kita ni yang dah berada di akhir zaman ni, saya tak kata orang lain, mungkin diri saya juga kalau tak diingatkan, kalau kita renung seketika hari-hari kita yang dah lepas tu, semalam je lah, adakah kita memberi masa kepada diri kita untuk duduk seketika dan kemudian kita lakukan muhasabah diri, kita cek balik sepanjang hari ini sebelum kita tidur sebenarnya apa yang telah kita lakukan. Mungkin kebanyakannya terlupalah untuk melakukannya. Kadang-kadang yang lebih menyedihkan, sepatut sebelum tidur tu kita melakukan muhasabah diri, tapi sebelum tidur tu kita menonton sesuatu lah di TV, katalah menonton sesuatu di YouTube. Kalau sesuatu itu yang bersesuaian dengan syariat tak apa, tapi kadang-kadang tak bersesuaian dengan syariat, kemudian kita tidur. Jauhnya ataupun besarnya perbezaan di antara kita dengan apa yang Rasulullah lakukan, apa yang sahabat Rasulullah lakukan, apa yang tabi'in lakukan. Mereka sebelum tidur muhasabah diri, tapi kita tidur dalam keadaan tak muhasabah diri, tapi masih lagi sebenarnya tidur dalam keadaan lega. Sedang menonton TV, sedang tengok YouTube, mungkin sedang menonton TV itu berkaitan dengan filem-filem yang diminati ataupun pertandingan bola yang kita tunggu-tunggukan. Akhirnya tertidur. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan lepas daripada ini kita akan beri masa untuk diri kita. Carilah bila-bila. Ada yang buat mungkin tak mampu, kita nak buat setiap saat, setiap detik, setiap jam. Tapi ada yang buat selepas ataupun sebelum mendirikan solat fardu. Itu sebab patut kita beri masa sebelum nak masuk solat fardu tu, kita dah kosongkan diri kita daripada aktiviti yang mungkin bersifat keduniaan. Itu sebab ada yang sebenarnya sebelum masuk waktu itu dia dah berhenti kerja, bukan berhenti kerja daripada penjawat awam pun, merehatkan diri, lepas itu tidak berselawat. Ada yang muhasabah selepas solat. Itu yang para ulama susun bagi salam tu paling tidak pun yang Rasulullah ada. Sebenarnya yang ulama-ulama kita disusun semua yang Rasulullah ada, bukan mereka ya, bukan mereka, tapi
Tapi ada kelompok tertentu pandai-pandai kata ini Rasulullah tak buat, Rasulullah tak buat. Sebenarnya sunnah yang perlu kita ikut selain daripada yang Rasulullah tunjukkan, yang sahabat-sahabat Rasulullah tunjukkan. Rasulullah dah beraku lah, sahabat dia tu boleh diikuti. Jangan risau. Ada sunnah yang dulu Sayyidina Abu Bakar tunjukkan, Sayyidina Umar tunjukkan. Kemudian ulama-ulama Nusantara ni khususnya disusun. Sebab ada yang kita buat ni, kalau kita pergi ke Arab Saudi, Arab Saudi tak buat, betul. Tapi ulama Nusantara kita ni tak kurang hebatnya. Ramai juga wali-wali hebat kan. Itu yang lepas salam tu paling tidaknya istighfar dan sebagainya. Itu termasuk dalam muhasabah lah. Muhasabah. Baik. Secara khususnya, mari kita bincang sikit. Masa kita muhasabah tu sebenarnya kita nak fikir apa lah. Nak fikir apa lah. Kena tahu juga. Tidak duduk saja jadi akhirnya kita rasa kita muhasabah diri, tapi bukan cara yang betul. Mudah-mudahan Allah memudahkan saya nak sampaikan dan kemudian nak praktiskan. Yang lebih membimbangkan saya cakap tapi saya tak buat. Itu yang lebih membimbangkan. Dan memang banyak lagi benda yang saya cakap tapi saya tak mampu buat. Mudah-mudahan Allah ampunkan saya dan beri saya peluang untuk buat. Baik. Saya memilih tajuk ini sebab saya fikir tajuk ini sangat penting. Lebih-lebih lagi dalam 3 minggu kebelakangan ini berlaku perkara yang memang satu pukulan hebat dalam diri saya. Minggu lepas hari bila Imam 2 kita mendengar? Hari Rabu kan? Sebelum tu hari Jumaat. Hari Jumaat sebelum tu sepupu saya, abang sepupu saya. Sebelum dia hari Jumaat pengasuh saya. Maknanya masa saya kecil dulu, dia ni dua sepupu saya. Dia pengasuh saya, dia jaga saya. Sebab mak saya mengajar, ayah saya pun tak ada askar. Dia round masa dia jadi tentera tu, dia round Malaysia. Kejap di sini kan. Masa tu komunis ramai lagi. Orang panggil apa? Bandit ramai lagi. Cuma dia ajar belum sampai. Tapi kawan-kawan yang terbuai perut depan dia kena ambush ini. Masa dia sihat tu banyaklah cerita ambush ni. Yang ulang kali dia cerita. Jadi ada kematian yang dekat dengan diri saya lah. Maksud saya yang dekat dengan saya, pengasuh saya, abang buku saya, lepas tu Imam Aziz ni, walaupun saya tak sempat lama lah dengan dia, zaman kanak-kanak, dia ni bukan rakan sebaya saya sebab dia senior saya. Tapi saya kenal lah dia, bagi Abang Aziz. Lepas tu bila remaja saya dah keluar. Bila saya balik kampung ni 2017, dia lah orang yang saya letak dalam kurungan yang mengalu-alukan kepulangan saya. Mengalu-alukan kepulangan saya. Tapi apa dia cakap pasal saya itu saya tak cakap lah. Tapi mengalu-alukan. Baik. Jadi mudah-mudahan kuliah ni dapat memberi sesuatu yang bermanfaat kepada diri kita. Sebab kita akan kembali. Masa semakin hampir. Betul kan? Masa semakin hampir. Lebih lagi yang dah masuk 60-an ni. Dalam bilik ni yang dah masuk 60-an, saya rasa saya dengan itu tadi belum ni. Yes? Belum ni. Jadi belum. Satu belum ni. Tadi jamin. Belum ya ke? Bila kita balik belum Imam pun belum. Tapi jangan ingat kami pergi dulu. Belum tentu lagi. Allah Akbar. Macam ayah saya lah, dah 92 1992
92, dah bedridden 4 tahun. Tapi saya selalu cakap pada diri saya, dan saya pernah cakap pada adik keluarga saya, jangan ingat abah pergi dulu, kita yang sehat-sehat yang mungkin pergi. Ya betul, dalam keluarga saya termasuk salah seorang ni, menantu kakak saya pergi dulu daripada ayah saya. Ramai orang yang dah pergi dulu daripada ayah saya. Masa ayah saya sakit, dia cakap, abah sihat tak? Saya kata sihat cara orang tua lah, sakit tu. Dia pergi dulu. Termasuk imam dulu, dia selalu tanya tentang ayah saya. Dia kata, Tok Arun macam mana? Alhamdulillah sihat, tapi sihat saya orang sakit tu. Dia pergi dulu. Dan saya selalu terfikir, jangan-jangan aku pergi dulu daripada abah aku kan. Jadi buat persiapan tuan, sebab kita makin dekat ni. Dan yang cantiknya, kita pergi dalam keadaan bersedia. Dan kita perlu ingat diri kita, bersedia ke tak bersedia, kita akan pergi bila sampai masa dia. Tak terlewat, tak tercepat. Ingat ke tak ingat, mati sampai masa kita mati. Suka mati, tak suka mati, sampai masa kita mati. Takut mati, tak takut mati, sampai masa kita mati. Jadi lebih baik tuan-tuan buat persiapan. Jadi di antara langkah untuk buat persiapan ialah sentiasa muhasabah diri. InsyaAllah. Sebab Rasulullah sentiasa muhasabah diri, sahabat Rasulullah sentiasa muhasabah diri, semua yang orang soleh-soleh ini, ini semua sentiasa muhasabah diri. Sebab nak pergi sana ni, nak pergi sana. Dan tempat yang kita berada sekarang ni bukan tempat yang kekal, tempat sementara. Semua orang cakap, tapi gaya hidup tu macam rasa dia duduk lama kat sini. Rumah makin besar, kereta makin banyak, harta makin menibur, pangkat makin dicari. Tak cukup dengan encik, lepas tu tuan, tak cukup dengan tuan, lepas balik haji nak pakai haji. Tak cukup dengan datuk, lepas datuk nak datuk seri, lepas datuk seri nak datuk seri utama, lepas datuk seri utama nak cari tan seri pula, lepas tan seri nak dapat tun, lepas tun dah habis dah. Kalau boleh nak jadi yang di-Pertuan Agong tapi tak boleh jadi. Gaya macam nak duduk lama tu, gaya nak duduk lama. Sedangkan selalulah diberitahu, ini tempat sementara, tempat sementara, cari bekal untuk dibawa pulang ke tempat yang kekal abadi. Cari bekal ni, tugas cari bekal. Cik Zul, dia cari bekal, dia sedang menghidupkan sunnah. Buat bu, tu cari bekal lah. Bukan cari duit kan? Bukan cari duit tu. Walaupun nanti berapa ribu tu dapat duit, tapi saya yakin bukan cari duit, itu cari bekal untuk ni. Ni yang kita dah buat kelab pemanah apa semua ni, cari bekal kan? Bukan cari nama pun, kan? Bukan cari nama pun. Apa ada orang panggil kita Datuk ke Datuk Seri, ada apa? Ya. Lainlah kalau orang panggil kita Datuk Seri. Setiap kali orang panggil Datuk Samsul, bertambah takwa. Tak apa. Tak apa. Datuk Seri, bertambah takwa. Tan Seri, bertambah. Tapi yang kita memang bila orang panggil Datuk Seri bertambah apa? Rasa besar, hebat dan diri. Masya Allah. Yang patut kita rasa besar dan hebat ialah Allah SWT. Bukan diri kita ni. Tapi yang bahaya ni kalau kita ada panggilan-panggilan yang pangkal nama kita kan. Lebih baik orang panggil kita Bing. Tak apa, lagi sedap. Daripada orang panggil Datuk Seri Ali, macam mana ikan di laut hari ni. Jadi berapa kita berhenti pada ni? Kalau 2 bulan tak cakap ni, mau 2 jam je kan. 10 aja kan. Hari ni orang perempuan ada kuliah kan. Lepas tu kita pun nak memanah kan. Memanah kan, bersembilan menghidupkan sunnah. Allah, jom hidup sunnah. Satu sunnah di zaman ni bila kita tegakkan dengan ikhlas, ganjaran dia seperti pahala 100 pahala syahid. Allahu Akbar.
Kita nak mati syahid tak tahulah dapat tidak. Tapi pahala syahid boleh dapat. Satu sunnah ni menghidupkan solat jemaah, satu sunnah. Dapat 100 pahala syahid. Muhasabah, satu sunnah. Janggut, satu sunnah. Pakai cincin, satu sunnah. Rapikan rambut kita, satu sunnah. Botak kepala, satu sunnah. Saya pilih nak botak sebulan sekali. Mungkin siapa tak mau botak tak apa, rapikan rambut, jaga rambut cantik. Itu satu sunnah. Anda pisai, satu sunnah. Kerat kuku, satu sunnah. Ya Allah. Tapi cuma bila kita buat tu, kita tak kaitan dengan sunnah. Dan buat tu sekadar kuku dah banyak, potong sikit je. Ya Allah, aku potong kuku ni sebab aku nak amalkan sunnah Rasulullah. Dapat pahala, tapi silap sikit je. Kuku dah banyak, potong. Niat tak ada. Sebab innamal a'malu binni. Setiap amal tu bermula dari niat. Pasang niat. Pergi mana pasang niat. Ni nak itu sunnah. Baru dapat 100 pahala syahid. Tapi pergi mana ni? Tak ada benda nak buat. Tak ada apa-apa nak buat. Mana ada. Dapat peluh je lah, dapat penat. Itu beza sikit dia. Nak jadi bermanfaat dunia akhirat tu sikit dia. Niat. Jadi itu kan kita cek, kita bincang apa yang kita nak muhasabah. Bila kita duduk tu, apa yang kita nak fikirkan. Berfikir ni memang baik, dianjurkan dalam Quran. Tapi kalau salah cara, tak betul cara, dia boleh jadi sesat barat. Dia macam ni, berfikir ni ibarat macam kipas. Kipas ni boleh berputar, tapi dia mesti berpegang pada paksi ni. Kena pegang, kena lock dia. Kalau tak lock, dia makin laju dia pusing, apa berlaku kat situ? Dia terdepan, dia kopak, dan dia kena hingga kepala kita jerit. Jadi berfikir macam tu, kena ada paksi dia, pegang, baru selamat. Kalau main duduk, itu yang jadi sesat barat. Pergi ke gua mana-mana, fikir ya Allah. Dia kata dia wali pula. Baik, kita duduk sejenak, sama ada sebelum solat ke, selepas solat ke, sebelum tidur ke, kita fikirkan paling tidak pun dua perkara. Kita fikirkan balik, ada tak kita berbuat taat sepanjang hari? Sama ada ketaatan tu melibatkan hablum minallah ataupun hablum minannas. Sebab dia ada dua ni. Kalau kita buka surah Al-Imran ayat 112, Allah suruh buat dua. Hablum minallah, hablum minannas. Siapa buat salah satu je, dia hina. Hina dunia, tak lagi. Hina juga ke akhirat. Jadi kita duduk sejenak, kita cek balik. Ada tak aku buat hablum minallah? Hablum minallah yang paling pokok sekali sesudah kita syahadah ialah solat. Solat fardu. Kemudian dah buat solat fardu tu, tanya balik diri kita, semayang sendiri ke semayang jemaah? Kalau tak boleh berjemaah dekat surau pun tak ada, jemaah dekat rumah ataupun jemaah dekat tepi pantai. Balik ajak kawan hidup. Kita nak turun lepas maghrib ni, kalau maghrib tak suruh, imam baca doa panjang pula lah. Ikan tak lari. Jadi pakai-pakai nak turun ke laut tu, standby dekat laut tu. Azan sekali balik kat tepi pantai Padang Putih tu. Lepas tu bentang tiga pun tak apa, pasir laut tu okey lah kan. Tu. Tapi cuma berhati-hati lah pasir laut ni, pasal dia melekat pasir kan. Sebab kan pasir tu kita bawa naik. Jadi dia kalau naik turun bersama kita tu, dia ada isu. Dia menghalang daripada tempat sujud ni. Ada isu itu panjang lah bahas dia kan. Jadi elok tempat kita nak sujud tu, kita arah sikit kan. Baik, mayang.
Sebab kita kena upgrade kita punya sembahyang. Dan sembahyang fardu itu satu hal, tapi seorang ke berjemaah. Okey. Kemudian tanya lagi, lepas dah solat tu ada tak sikit? Pada sikit beri masa istighfar lah 3 kali, kan? Istighfar 3 kali, baca ayat kursi, kan? Lepas tu wirid subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Salah satu sunnahnya, kalau tak buat 3 pun tak apa, setiap satu tu buat 10 kali. Itu ada hadisnya. Paling cepat pun buat 3 tu lah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baca ayat kursi. Sebab tu semua ada hadisnya. Baca ayat kursi. Allah la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Lepas tu istighfar, tasbih, tahmid, takbir. Subhanallah 10 kali. Alhamdulillah 10 kali. Allahu akbar 10 kali. Lepas tu tutup. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lepas tu doa. Paling pendek doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Kalau tu pun tak boleh, lempang dia balik. Kau ni melampau. Pendek itu paling pendek ni. Dapatlah. Sebab doa ni dia mesti memuji Allah, lepas tu ada selawat, lepas tu paling tidak jangan tinggal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebab tu nak pendek tapi dia pengurus segala doa. Kalau kita faham bila orang kubi lah semua dah. Orang-orang kubi semua. Tak payah tambah, ya Allah aku tak pandai berdoa, ya Allah. Aku harap aku baca Rabbana atina fid dunya hasanah dan cover lah semua. Ayah dapat tambah pula. Lepas tu tutup selawat dan dia Allah dah video banyak dapat ikan serangat tak ada kena jari dia lompat terus dalam tu. Muhasabah juga apa lagi ketaatan kita kepada Allah. Solatlah, itu pergi solat juga. Ya, dah tua dah kita ni, takkan berpuas hati dengan solat fardu je. Sunat qabliyah ba'diyah. Yang muakkad dia, ghairu muakkad tak apalah. Tak larat dia. Yang muakkad yang dituntut dia, apa dia? 2 rakaat sebelum subuh. Lepas tu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, dan 4 rakaat selepas isya. Dapatlah 12. Lepas tu jangan lupa witir. Witir paling sikit Aziz, sebelum tidur 1 rakaat. 1 rakaat. Dan yang sedih ni kita ni dah dilatih dah sepanjang Ramadan witir. Tapi lepas Ramadan seolah-olah witir tu macam tak penting. Witir ni adalah salah satu solat sunat yang Rasulullah tak tinggal dan galakkan kita jaga witir. Dan istiqamah witir ni sampai mati, supaya besok kita masuk, bila kita mati kita masuk dalam kumpulan ahli witir. Dia ada pintu syurga khas tu dia, ahli witir. Dan kalau kita dah witir sebelum tidur ni, kalau Sayyidina Abu Bakar dia sebelum tidur, kalau Sayyidina Umar dia tidur dulu, dia bangun. Tengok watak tu lah kan. Kita nak pilih watak Sayyidina Abu Bakar tu boleh juga, ataupun nak pilih macam Sayyidina Umar tidur dulu, InsyaAllah minta doa bangun. Itu dah tahajud dah tu. Kalau selepas solat isyak ada kita buat apa-apa solat sunat, itu dah tahajud dah tu. Cuma kalau bangun awal sebelum masuk subuh, kalau dah witir buat je solat sunat tahajud 2 rakaat. Lepas tu kalau panjang lagi tawaf 2 rakaat. Kalau ada lagi ajak 2 rakaat. Kalau ada lagi buat tasbih 2 rakaat. Tasbih 4 rakaat. Dulu kan malam. Dah. Selain solat fardu kita dah buat juga kan solat sunat yang lainnya. Kalau tak buat lagi kena buat sekarang. Paling tidak pun qabliyah ba'diyah yang muakkad, yang muakkad. Ada orang nak buat sebelum asar, boleh kan? Ada orang nak buat 2 rakaat sebelum maghrib, boleh kan? Boleh. Ada orang nak buat 2 rakaat sebelum isyak, boleh. Sebab kita tengok kadang tuan-tuan guru kita dia sebelum isyak tu
Kan dibagi sudah apa tu, sebab yang sunat sebelum isyak tu dia raya makan. Tapi dia orang tak tinggal selepas isyak tu, dia orang tak tinggal kan. Baik. Lepas tu buat witir mari, jangan tak buat. Saya tahu mari buat kan, tapi jangan tinggal lah azam. Dapat itu pun alhamdulillah. Lepas tu cek, ada tak aku baca Quran? Sebab saya kaitkan dengan ni, benda-benda ni kita buat masa Ramadan. Lepas tu lepas Ramadan kita teruskan. Kan masa Ramadan kita selain daripada solat fardu, kita tak tinggal solat sunat, betul? Betul ni. Berapa rakaat kita puluh tarawih? 8. Kan? 8. Ada orang kata buat 20. Siapa nak buat 20 silakan, siapa buat 8 silakan. Tapi mengapa lepas Ramadan kita dah tak jaga yang solat ni? Okey. Lepas tu dalam Ramadan kita buat apa orang? Boleh. Tadarus, baca Quran. Lepas Ramadan baca lah. Jangan nak kata masa Ramadan ni. Jangan tiap-tiap hari baca Quran masa Ramadan ni. Kita cek aku baca Quran dah hari ni. Okay. Lagi apa? Masa Ramadan kita ambil 3 je. Masa Ramadan kita buat apa? Kita kisah solat, kisah baca Quran. Lagi satu lagi apa? Masa Ramadan memang kita buat. Masa Ramadan memang kita puasa kan? Baik. Ya, kalau mungkin hari Isnin kita puasa apa? Aku tak puasa sunat. Sebab tak cukup puasa Ramadan tu. Lepas dah training sebulan puasa Ramadan, carilah puasa sunat. Hari Isnin, Khamis, lepas tu puasa sunat hari putih 13, 14 dan 15 setiap bulan Islam, bukan kalender Disember. Tiba kita puasa 13, 14, 15 Disember puasa. Puasa ni Zul, hari putih. Putih apa? Hari putih itu merujuk kepada kalender Islam. Bila? Dah sampai kan? 13 ringgit dah. Belum kan? 12. 12. Hari ni 12 kan? Esok lah puasa. InsyaAllah hari Isnin. Niat puasa Isnin dapat pahala dah. Niat puasa hari putih, dapat pahala dah. Ya Allah. Jadi kalau pas Ramadan, setiap hari kita boleh muhasabah 3 perkara ni tentang hablum minallah, kita pun dah cantik dah. Solat, baca Quran, puasa. Katalah ada kita buat, apa kita nak buat? Bila ada je tu, terus hadirkan dalam diri kita rasa syukur. Itu dia sebenarnya. Jangan cakap fikir ada, right. Bukan suruh right. Alhamdulillah hari ini aku dapat mendirikan solat 5 waktu secara berjamaah dekat surau Al-Izhar, ataupun dekat rumah, ataupun kat tepi pantai dengan kawan-kawan, ataupun dekat tepi jalan dengan kawan-kawan berhenti. Syukur maknanya dalam kita kata, ya Allah, terima kasih Allah, Engkau pilih aku. Sebab kalau Allah tak pilih kita, tak dapat kita buat tu. Kalau Allah tak pilih kita hari ini, tak dapat saya datang ni. Tak dapat. Hakikatnya itulah. Siapa yang dapat datang ni beribadah, solat jemaah ke tengah kuliah, jangan sombong lah. Bukan kita baik sebenarnya. Allah pilih kita. Syukur baik Allah. Terima kasih Allah. Terima kasih. Syukur. Bukan kita. Tapi kalau kita rasa aku baik, itu bermakna kita tak sedar diri. Bukan kita. Allah pilih kita. Allah pilih kita. Jadi kalau kita faham Allah pilih kita, syukur sangat. Sebab ramai lagi orang yang Allah belum pilih dia. Dia bukan tak nak tu, tapi belum dipilih. Tapi jangan pula dia salahkan Allah kalau dia tak datang lagi. Bukan tak boleh datang, kau tak pilih aku. Itu ada masalah lain pula. Tapi kita yang dah dapat sembahyang jemaah, dah dapat dengar kuliah, sebenarnya banyak syukur Allah pilih kita. Syukur. Kalau baru cakap alhamdulillah, rasa hadirkan dalam hati itu. Ya Allah, terima kasih Allah, terima kasih Allah, terima kasih. Terima kasih. Dan mengapa kita perlu hadirkan rasa syukur ni? Sebab kalau kita belajar
Nanti akan diterangkan. Bila kita ada rasa syukur di atas setiap ketaatan yang kita telah buat tu, syukur ni merupakan pengikat. Dia akan jadi pengikat kepada ketaatan yang kita telah buat tu. Maksudnya lepas tu insya-Allah Allah akan mudahkan kita untuk kekal buat ketaatan tu. Dan syukur juga bila kita hadirkan dalam diri kita, Allah akan tambah. Kerana kita bersyukur, Allah akan tambah lagi. Tapi kalau tak bersyukur, tak ada lah. Jadi sesudah kita boleh solat ni, kita bersyukur lah. Kalau kita bersyukur, dia merupakan satu pengikat. InsyaAllah kita akan istiqamah. Dan Allah akan tambah. Jadi itu satu bab. Hablum minallah, hablum minanas. Kita fikir aku dengan tak payah pergi jauh. Pandai fikir macam mana hubungan pandai dengan isteri. Kalau seorang isteri fikir bagaimana hubungan aku dengan suami yang buat. Apa kebaikan aku dah buat kat dia hari ni. Ya, bagaimana hubungan aku dengan anakku. Apa kebaikan aku dah buat hari ni. Ataupun kalau macam kita ada opal ni, ataupun dah tak ada. Macam Pak Din, abah dah meninggal kan, mak dah meninggal kan. Oh, macam mana apa kebaikan aku dah? Dah doa tak untuk ataupun mak bapak kita dah tak ada. Tak doa apa-apa pun. Tunggu imam baca ilah berarti baru baca hadiah Fatihah pada mak kita. Tunggu kita lepas nak teringat dia tengah bawa kereta kata dia. Terus hadiah Fatihah. Macam saya mak dah meninggal, bapak dah meninggal. Apa ketaatan? Kalau ada ketaatan sekali lagi syukur ya Allah, syukur. Sebab kita ada tanggungjawab hablum minan nas. Kena buat baik, tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kita mungkin nak ziarah kubur mak kita, ayah tak dikebumikan kat Kedah ke apa, paling sedap. Aduh, kan? Tak boleh nak pergi pusara, tak apa, hadirkan diri kita di pusara mak kita, bapak kita. Boleh tak? Secara visualization. Saya nampak sekarang kubur mak saya. Saya bayangkan saya duduk tu menghadap dia. Baca dia. Baik. Tu tak pergi lagi jiran sebelah kita. Apa kebaikan kita dah buat pada jiran? Apa dia jiran betul. Jiran apa? Saya jiran juga, tapi dalam kiraan 40. Kita ni kalau kita semua berjiran ambil center satu 40 ya apa. Bang Aziz itu anak sakit, satu sekarang anak sakit. Apa kita buat? Tak boleh tolong duit, takkan tak boleh tolong doa. Tak payah kita tahu masa tu jom kita doa lah tu masa tu. Tapi kita kaji diri kita, dah doa tak? Tadi malam tadi Hasan datang masa tu kita Hasan Masan. Tapi memang tak dapat pergi ada kuliah kan? Tapi kawan-kawan yang kuliah itu, kalau kita boleh buat kebaikan tu jiran kita, adik-beradik kita, syukur banyak. Nanti Allah ikatlah kita boleh buat lagi kebaikan yang sama, kita boleh tambah lagi. Baik, yang kedua kita nak berhenti tapi nak ambil dari kita. Yang kedua, bila kita duduk tu kita fikirkan apa mungkin ada kesilapan yang kita dah buat dalam konteks hablum minallah. Ada kita dah langgar dah, benda ni haram kita buat, ataupun benda ni makruh elok kita tinggalkan, tapi kita buat juga lagi. Kita ambil benda yang haram lah. Katalah kita terbuat benda yang haram ni berkaitan hablum minallah. Kan hablum minallah. Apa dia? Kadang-kadang memang kerap terbuat. Bukan kita nak buat. Yang besarnya kalau berkaitan dengan hablum minallah ni syirik kan? Menyebutkan Allah itu paling teruk lah. Kalau tak bertaubat sebelum mati, tak ada cara kekal abadi dalam neraka. Alhamdulillah, insyaAllah tuan. Tapi berhati-hati tuan. Ada syirik kafi, syirik yang kecil.
kita mungkin tak sedar. Bila kita sombong, kita rasa besar diri, itu boleh pergi ke situ tu. Sebab yang boleh sombong, yang boleh membesarkan diri hanya Allah saja. Kita tak boleh sombong. Sombong tu pakaian Allah, takbur tu pakaian Allah. Bukan kita. Tapi kalau ada takbur, itu sebab kena belajar tasawuf. Kalau tak belajar tasawuf, boleh pergi kepada syirik kafir. Okay. Tapi bukan itu yang saya bincangkan. Yang saya nak highlightkan tentang hablum minallah ni ialah akhlak kita dengan Allah. Akhlak kita dengan Allah. Kadang-kadang kita tak perasan, yang kita komen tu kita komen Allah. Contoh macam mana tu? Kita nak turun memanah, contoh je kita nak turun memanah ataupun itu hujan. Hujan pula. Subhanallah. Hujan pula tu. Kita dah plan cantik-cantik dah lihat ni. Pukul 9 nak turun, hujan pula. Ditambah pula, tak ada masa lain nak hujan. Kau cakap ke siapa tu? Kau tak ada masa lain kita hujan. Allahu Akbar. Berat tu Aziz. Tapi kan selalu kan, dia buat kedua kahwin. Ribut pula. Tak boleh tu. Lepas selesai ni, ya Allah. Kalau berlaku depan kita, kita tepuk dia. Babe, kau cakap apa tu? Sifat-sifat. Kalau ada lah benda-benda macam tu, kita dah tersilap, cepat-cepat istighfar. Kita ya Allah, sebab minta ampun. Taubat ya Allah, aku bertaubat ya Allah, aku bertaubat. Begitu juga hubungan kita dengan manusia ni. Kadang-kadang kita terumpat kawan kita, betul? Bukan nak, tapi kadang benda ni kan dah diberitahu lidah tak bertulang, sedap je mengumpat ni. Tiba je dah kita buruk kawan tu. Ya Allah, kawan tu dah meninggal lah tu. Sedangkan sunnahnya bila orang dah meninggal, tak payahlah cerita buruk dia, cerita baik dia je. Cerita baik dia. Katalah saya dah meninggal, orang jumpa Pak Din, datang ke taman ni, cari saya. Pak Din, dia tak tahu nama Pak Din lah kan. Dia Pak Din lah. Saudara, nak tanya sikit. Saya ni daripada Penang. Saya ada kawan lah duduk sini. Dia siapa nama dia? Samsul. Dia tahu nama saya Samsul sebab kat sini ada orang lain nama Samsul. Ada kan? Siapa dia? Chong. Ada dua Samsul ni. Satu Samsul rupa Cina, satu ada mata Cina tu ada tapi kulit dah gelap. Itu saya lah. Mata Cina ada tapi kulit dah gelap. Chong memang kulit Cina lagi. Dia ni mata Cina lah, kulit gelap. Bulu pening tak tahu ada. Saya bulu pening tak tahu ada je. Dia lepas tu mana saya ada. Ada nampak bulu pening kan? Nampak. Dia tu. Dia tu baru meninggal. Pak Adin yang cerita dah buruk saya berdiri kan? Saya selalu tak datang solat jemaah lepas dia dia tu pakai di sekeban tapi tak datang pun solat jemaah. Sekali-sekali datang lah kan? Dia nak pergi kuliah subuh dia datang lah. Kalau tak ada kuliah subuh teman dia pergi tak payah. Jangan cerita dia kan? Apa dia cerita yang baik-baik tapi kadang-kadang kita cerita juga Aziz. Betul kan? Cepat-cepat istighfar. Dan kalau ada masa pergi cari dia minta maaf. Tapi kalau tak sempat, takut tak sempat, cepat-cepat baca satu banyak-banyak ayat, buat kebaikan untuk dia. Ya Allah, kebaikan yang aku buat ni aku ajarkan untuk mahali sebab aku dah mengumpat dia. Tak tahu sempat dia kan untuk ni. Moga besok di akhirat kalau dia menuntut, inilah jadi penebus ataupun hadiah Fatihah untuk dia. Istighfar yang mana? Dan insya-Allah bila kita istighfar di atas kesilapan yang kita dah buat, apa dia punya advantage Bang Aziz? Hapus benda tu. Cuma dengan manusia ni kita cari dia. Tapi kalau dengan Allah hapus. Tak ada dosa lah, tak ada dosa. Jadi kalau kita sentiasa buat benda ni tiap hari macam mana? Bila kita menghadap Allah Akbar. Seolah-olah kita pergi dalam keadaan yang dah tak ada dosa, bersih. Sebab Allah nak lihat kita dua perkara tu. Syukur, bila aku bagi nikmat syukur atau tidak? Syukur. Bila kau buat kesilapan, kau mohon keampunan atau tidak? Itu dua je.
Lepas tu kemuncaknya reda adalah dengan takdir Allah. Sesudah kita berusaha, berikhtiar, reda aja. Allah, kita tak sangat jadi orang kaya. Allah bagi kita boleh ada rumah ni jadi pun cukup lah. Reda aja. Jangan duk tak puas hati, tak puas hati, tak puas hati, tak puas hati. Lupa tak puas hati dengan Allah. Dapat tiga ni, syukur dengan iman, okey. Apa ni, sentiasa insaf di atas dosa yang kita buat, lepas tu bersabar dengan ujian dan reda di atas takdir Allah, insyaAllah. Dan banyak pun Allah suruh kita buat, sikit je, tapi kadang kita tak buat. Dan buat tiap-tiap hari. Mudah-mudahan sampai masa kita pergi, kita ni dalam kategori orang yang sentiasa bersyukur, sentiasa bersabar, sentiasa bertaubat, dan sentiasa reda dengan Allah, insyaAllah. Selamat kita, rehat kita kat sana. Bukan rehat, rehat dan bergembira. Macam mana? Kan tak sama tu kan? Kalau rehat lah. Tapi bergembira, berseronok dekat sana. Masuk alam barzakh, rehat dan bergembira. Bila kat padang mahsyar besok, rehat dan bergembira. Masuk syurga, rehat dan bergembira. Sampai bila? Wah, selama-lamanya. Ini rehat sekejap, tengah rehat orang kata Assalamualaikum. Allah, baru nak rehat. Tengah seronok-seronok main panah, orang panggil Zul, balik. Allah, baru nak syok. Kat sana nak rehat, nak kira, tak ada siapa kacau lah. Dan yang seronoknya rehat kat sana dengan gembira kat sana pasti berganda dia punya apa, kenikmatan. Sebab nisbah hidup di dunia dengan di akhirat ni macam ni. Satu hari di akhirat tu bersamaan dengan 1000 tahun dekat sini. Satu hari di akhirat tu bersamaan dengan 1000 tahun di dunia. Dia punya nikmat pun macam tu juga. Bukan sama. Kata dapat makan dekat syurga besok ada pisang. Di antara buahan ada dekat syurga pisang. Dunia ni ada pisang. Makan pisang dekat dunia ni sedap tak? Sedap. Dekat sana sedap jus. Berganda-ganda. Tapi berhati-hati. Kalau tak buat persiapan dari sekarang, yang kat dalam tu pun, yang api tu pun berganda. Satu hari dekat akhirat bersamaan dengan 1000 tahun di dunia. Ini nak nunggu kuliah ni habis. Kata habis, tak habis. Apa kita kasi lama. Betul kan? Lama. Dikata nak habis, tak habis. Nak habis dah ni. Sebab nak cakap tu je kan. Okey? Mudah-mudahan Allah beri kita peluang. Allah beri peluang. Kalau Allah tak pilih kita, habis dah kita. Allah beri kita peluang jadi orang yang bersyukur, orang yang bersabar, orang yang sentiasa bertaubat dan orang yang reda dengan takdirnya. Jadi mudah-mudahan ada kebaikan di atas perkongsian yang ringkas pada pagi ini, dan Allah pilih kita lah hasilnya Allah pilih kita dan untuk buat baik dan tinggalkan maksiat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.